keluarga loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh umat manusia hidup dalam aman, gembira dan harmoni. Saya Viswanathan Supaya bagi pihak laman Facebook My Hindu. Hari ini merupakan satu tajuk khas bersama saudara Nagis Rao. Tajuk yang seperti mana kita sedia maklum menjawab tomahan, fitnah dan nista saudara Zamri Vinod Kalimutu terhadap agama Hindu dan Sivalingga. Saudara Nagis Rao merupakan penganalisa dan pengasas Siva City Spiritual Foundation. Beliau telah banyak membuat penganalisa keagamaan, dan jika sekiranya kita dapat melawat laman beliau, banyak hujah-hujah berkenaan dengan keagamaan telah beliau sampaikan. Pada malam ini, tajuk ini dibawa khas kerana kita mahukan satu pencerahan, mahukan satu hujah dari pihak penganut Hindu dan penganalisa agama Hindu berkenaan dengan hujah yang diberikan oleh Zamri Vinod. Seperti mana kita sedia maklum, negara kita ni, kehidupan negara kita, rakyat, kerajaan dan sebagainya berasaskan pada prinsip rukun negara. Kelima-lima prinsip rukun negara ini merupakan satu asas pembentukan rakyat dan negara. Begitu juga dengan komposisi kaum yang berbagai bangsa, agama dan budaya. Dan tidak dapat diabaikan apa yang dimaksudkan dalam perlembagaan persekutuan yang memberikan hak kepada agama rasmi dalam masa yang sama agama lain dan penganut-penganut lain bebas mengamalkan agama dengan suasana harmoni, hormat menghormati dan hidup bersama secara rakyat yang cukup matang dan berilmu. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala sukacitanya menjemput saudara Nagis Rao untuk menyampaikan persembahan beliau. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada pemerintah Encik Vesu. Okey, malam ini kita sebenarnya berkumpul di sini untuk menjawab tomahan-tomahan yang Zamri Vinod baru-baru ini membuat terhadap Sivalingga. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada topik itu, Ustaz. Okey, Encik Vesu, saya masuk ke topik. Saya masuk share dulu saya punya screen dan kita sambung ke sana. So masalah isu ini bukan masalah baru, seringkali serangan agama Hindu ini memang berlaku. Memang, dan kita setiap kali kita berdiam diri karena sekarang saya rasa kita tak boleh berdiam diri lagi sebab selagi kita berdiam diri, masalah ini sering diungkitkan dan serangan demi serangan sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu. So hari ini kita cuba merungkaikan kumpulan So kita skrin yang besar, so ini membolehkan kita melihat secara detail. So skrin ini, slide saya ini agak banyak sedikit. So saudara-saudara, saya harap bersabar dan dengar teliti untuk memahami perkara sebenar yang berlaku di negara kita, dan serangan-serangan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atas pelbagai tujuan yang saya tidak begitu menyenangkan. Okay? So tu boleh nampak isu skrin besar tu boleh nampak isu.
Saya sudah share screen dia, boleh nampak tak screen di dalam live dia? Tak ada screen, belum ada lagi. Screen apakah kamu rasa? Okay, kita sebentar sedikit. Kalau dia tidak keluar dalam kita harap pihak sharing is on, Mr. Vaishua. Sharing is on, but why never turn up the other side? Encik Yusuf, ada kenapa dia sharing itu tak keluar dalam screen? Okey, tanpa masa, sementara pihak teknikal menguruskan dengan hujah. Ya, ya. Teruskan dengan hujah selagi kita dapat. Okey. Kita bermula dengan bahagian yang paling awal, iaitu bahagian pertama sini para pendengar patut faham tujuan kita membuat program ini adalah untuk menjawab tomahan ataupun fitnah ataupun nistah yang dibuat oleh Zamri Vinod terhadap Sivalingga. Itu tujuan kita yang sebenar. So kita tidak ada tujuan untuk menghina ataupun bercakap hina terhadap mana-mana agama. Tujuan video saya cuba betulkan sedikit, iaitu membetulkan kesalahan dan kesilapan saudara Zamri Vinod. Begitu juga ia juga bertujuan untuk menjawab tomahan fitnah dan nista selain daripada Zamri Vinod, iaitu Firdaus Wong dengan Ahmad Ikram daripada MRM. So kedua mereka juga seringkali akan menulis secara negatif terhadap sembahan orang Hindu, iaitu Sivalingga. Dan tujuan seterusnya adalah untuk mendidik masyarakat Hindu untuk info yang sebenar. Okey. Saya harap penonton menonton atas pilihan sendiri, so kita tidak melakukan pendakwaan agama, kerana dalam agama Hindu kita tidak konot sesiapa. So tujuannya hanya untuk membetulkan perkara yang telah disalah tafsir oleh Zamri Vinod. Saya rasa para penonton pernah mendengar ataupun membaca artikel saya yang sebelum ini atas tajuk Zamri dengan mentaliti Zakarisme. Banyak yang telah menonton, membaca artikel itu. Okay? So kalau tuan-tuan membaca itu, saya sudah jelaskan segala secara terperinci di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Zamri Vinod. Okay? So kalau tengok betul-betul, Zamri mengambil peluang untuk menghina sembahan orang Hindu dengan alasan hendak menjawab seseorang. Itulah perkara yang berlaku. Dan Sivalingga, isu ini bukan baru. Kalau tengok ikut sejarah, dia lebih 300 tahun masalah ini wujud. Tetapi baru-baru ini anak-anak murid Zakir Naik seperti Zamri, Firdaus, Ahmad Ikram sering mula menggunakan tafsiran golongan etis itu untuk menghina agama Hindu sebenarnya. Okay? Program ini bermula sejak 27 Februari apabila Zamri Vinod membuat satu program di One Center Malaysia milik beliau dengan alasan untuk menjawab seseorang. So kalau tengok betul-betul dia bukan menjawab, dia menyimpang daripada menjawab, terus pergi untuk menghina sembahan orang Hindu. Zamri sengaja mengungkapkan hal sembahan orang Hindu sebenarnya di sini. Okey. Kita tengok ini daripada gambar-gambar yang diambil daripada video saudara Zamri Vinod. Kalau tengok di sini betul-betul, saya tak perlulah sampaikan bahagian ini. So ini apa yang telah dilakukan oleh Zamri Vinod. Okey. So secara ringkas kita boleh lihat bagaimana
apakah tomaan-tomaan atau fitnah secara ringkas, iaitu satu, Zamri secara terang-terang menghina Sivalingga dengan kata Sivalingga adalah alat sulit, seperti Zakar dengan Faraj. Manakala dia juga kata pandangan yang dia buat ini berdasarkan pandangan sekolah Hindu. Itu klaim Zamri Vinod. Kemudian dia kata dia gunakan kitab Hindu yang sah. So kemudian dia juga kata dia gunakan kamus. Dalam kamus ada perkataan-perkataan ini. So berasaskan benda inilah Zamri Vinod membuat kelemahan. Okay? So perkara ini saya di sini bukan hanya menunjukkan ini kepada Zamri Vinod seorang saja. Ia juga saya merujuk kepada 3 orang ini. Dalam skrin, kalau tuan-tuan lihat skrin tu, saya ada bagi 3 nama, iaitu Zamri Vinod, Firdaus Wong dan juga Ahmad Ikram Muhammad Noor. Iaitu ketiga-tiga mereka ini adalah selalu membuat perkara-perkara yang begini, serangan-serangan terhadap agama Hindu. Contoh Zamri ini pada 2019 di Kelantan, okay? Kemudian saya sendiri pernah menghantar WhatsApp pribadi mengenai hal ini, dan saya telah jelaskan pendirian pemahaman orang Hindu, tetapi beliau berdegil. Okay? Kemudian yang paling terbaru adalah pada 27 Februari ini. Okay? Firdaus Wong pula dalam artikel-artikel beliau sejak 2016 dan 17 memang sudah ada artikel-artikel terbitan beliau yang menghina. Terbaru kalau tengok video yang dikeluarkan oleh MRM mengenai Sivalingga. Dan Ahmad Ikram pula adalah salah seorang daripada MRM melalui artikel-artikel MRM, melalui blog beliau yang dikenali sebagai blog Rejuvenasi Akal. Kemudian buku, dalam buku Kau Sembah Apa, pernah menghina Tuan Rama. So ini bukan perkara baru. So mereka ini melakukan pelbagai serangan. Kalau tengok, tuan-tuan tengok skrin sekarang, tuan-tuan boleh lihat saya telah senaraikan sedikit screenshot daripada WhatsApp yang kita hubungi. Saya pernah menghubungi Zamri Vinod, menghubungi Firdaus Wong. Screenshot ini menunjukkan bagaimana Zamri Vinod cuba menghubungi saya secara jelas. Saya secara jelas telah memberitahu bahawa pendirian orang Hindu adalah kita sembah sebagai Tuhan, kita melihat sebagai Tuhan. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Ini adalah senarai kalau tengok skrin seterusnya, iaitu mengenai Firdaus. Firdaus, saya pernah menghantar surat tuntutan kepada Firdaus Wong mengenai hal-hal agama Hindu, tetapi jawapan beliau ini lebih kepada beliau pernah berkata, itu hak dia untuk tidak menjawab. Itulah apa yang diberi oleh jawapan yang diberi oleh Firdaus. Okay, so ini antara benda yang pernah berlaku. Dan kita tengok, okay, saya di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para Muslim yang mempersoalkan integriti Firdaus dalam hal ini. Kalau kita tengok skrin sekarang, kita boleh lihat beberapa individu Muslim yang juga mempersoalkan MRM dengan Firdaus. Kalau tuan-tuan melihat ada Ilyas Ismail mempersoalkan MRM kerana mereka tidak menjawab apa madai. Semua ini adalah petikan-petikan screenshot daripada FB yang telah kita berurusan semasa saya menjawab dalam FB artikel Zamri Vinod. So perkara ini bukan perkara baru. Okay? So ada di kalangan Muslim yang saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim-Muslim yang mukmin pada pendapat saya mukmin. Okay. Kemudian yang paling terbaru kalau tengok Firdaus Wong mencabar selepas video Zamri Vinod tempoh hari. Firdaus ini bukan mencabar kali ini juga, dia pernah mencabar sebelum ini, tapi beliau tidak menjawab. Cabaran sendiri. So, ini antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Saya tidak tahu sama ada Zamri, Firdaus dengan mereka ini tahu mengenai kitab agama Islam atau tidak. Sebab kitab agama Islam jelas menghalang umat Islam daripada menghina sembahan orang lain. Tetapi Zamri dengan geng dia ini menghina secara terang-terang. Saya tidak faham adakah mereka ini benar-benar memahami kitab sendiri.
seterusnya kita boleh lihatlah dalam surah Al-An'am ayat 108 ni jelas menggariskan kepada umat Islam jangan menghina sembahan orang kerana nanti mereka akan hina Allah Tuhan di sini tanpa pengetahuan. Kalau kita baca di sini Tuhan dalam Al-Quran jelas mereka akan kembali kepada Tuhan mereka dan dia akan memberitahu mereka apa yang telah lakukan. So ini menunjukkan bahawa ini bukan masalah orang. Tak ada orang menanggung beban orang lain. So dalam hal ini saya rasa Zamri Vinod dengan geng dia ni gagal memahami kitab Al-Quran sendiri. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian yang kedua. Okey. Saudara Encik Resu so bahagian pengenalan tu sudah selesai. So Encik Resu nak nak bincang apa-apa, share apa, tanya apa, bolehlah kita bincang apa-apa di sini. Teruskan Cik Nagis, teruskan sila. Belum ada apa-apa soalan lagi. Belum ada soalan apa-apa, okey. Tuan-tuan, bahagian pengenalan tu saya sudah jelaskan. Kita nampak bagaimana niat apa Zamri Vinod dengan geng dia ni. So memang perkara ini bukan perkara baru, ia merupakan serangan sejak awal. Okey. Okey, bahagian kedua ni untuk memahami Sivalingga. So kita perlu faham apa tu konsep Tuhan dan Sivalingga tu dalam konteks agama Hindu. Okey. So di sini saya ingin menggariskan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Kalau kita rujuk kitab-kitab Hindu sudah sangat jelas dalam hal ini. Dalam Siva Purana Vidyeswara Samhita bab 8:30 jelas Tuhan Siwa di sini saya ada dua bentuk, tiada yang lain ada dua bentuk, kerana itulah saya dipanggil Ishwara. So ini menunjukkan Tuhan saja mempunyai dua bentuk. Apakah dua bentuk utama dia? Iaitu satu bentuk ialah keadaan nirguna ataupun dikenali sebagai arubam, ataupun dikenali asambuti, ataupun dikenali sebagai tiada image. So bila Tuhan dalam keadaan tiada image, Tuhan hanya satu. Okay? Tiada image, tiada nama, tiada gambar. So bila tiada image, tiada keluarga dan sebagainya. Tapi sama dengan semua agama utama dunia, sama ada agama Islam ataupun agama Kristian dalam konsep ini. So dalam ini kita juga boleh kata sebagai Param Jodi ataupun Nur Agung. Okay? And then cahaya. Yang betul? Nur maksudnya cahaya kan? Cahaya, nur maksudnya cahaya. Dalam bahasa Melayu itu nur itu maksudnya cahaya, okey? Teruskan Cik. Okey. So bahagian yang kedua pula adalah keadaan saguna, iaitu berupa ataupun sambuti ataupun berimage. So di sinilah perbezaan antara agama Hindu dengan agama Abrahamic, Islam atau Kristian. Okey, apa perbezaan di sini? Orang Hindu mempercayai Tuhan Maha Berkuasa, omnipotent, dia mempunyai segala kekuatan, dia maha sempurna. So Tuhan yang Maha Berkuasa ini orang Hindu percaya mampu, boleh dan akan mengambil sebarang rupa ataupun bentuk pada bila-bila masa, waktu atau tempat. So itulah kelebihan orang agama Hindu bahawa percaya bahawa Tuhan boleh mengambil rupa. So bila Tuhan boleh mengambil rupa, so Tuhan yang lengkap itu mampu mengambil rupa. So dalam keadaan inilah muncul manifestasi Brahma. Dalam bahasa Arab kita panggil Kali, manakala iaitu tugas penciptaan, manakala manifestasi Vishnu iaitu tugas sustainer, okey, atau dalam bahasa Arab panggil Rab, dan juga Rudra dan pelbagai bentuk yang berlainan. So bila Tuhan mengambil rupa, mempunyai image, bila mempunyai image boleh ada gambar, bila ada gambar dan bolehlah ada pembuatan patung dan sebagainya. Manakala Tuhan sendiri turun sebagai awatara, maksudnya Tuhan turun dalam bentuk tertentu, sama ada manusia ataupun
keadaan-keadaan tertentu. So bila Tuhan mengambil awtaran manusia, ia akan terikat kepada keadaan bumi. Okay, so inilah bahagian yang kedua yang tiada dalam agama Islam atau Kristian. So konsep ini berbeza dengan konsep agama lain. Okay. Bahagian yang kedua ini ada satu lagi keadaan, iaitu keadaan arupa rubah. Ini terutamanya dalam mazhab Syiwa. Mazhab Syiwa inilah muncul, bahagian-bahagian Sivalingga ini adalah daripada mazhab Syiwa terutamanya. So, Sivalingga ini merupakan lambang bagi Tuhan Syiwa ataupun simbol kepada Tuhan, iaitu kedudukan di antara nirguna dengan saguna, iaitu tidak merujuk kepada tiada image dan juga tidak merujuk kepada berimage. So di perantaraan. So inilah keadaan. So Sivalingga muncul daripada ruang ini. So kita perlu faham ini dengan jelas. Seterusnya saya masuk kepada maksud lingga menurut konteks Sanskrit yang diamalkan oleh agama Hindu. Satu lambang ataupun tanda ataupun simbol ataupun jantina. Memang jantina itu diguna pakai kalau rujuk pada kamus yang ada sekarang, ada lebih 34 maksud yang berbeza. Okey. Manakala maksud Syiwa ini pula boleh juga sebagai Tuhan, Brahman atau para Brahman. So dari sini kita boleh nampak maksudnya lambang Tuhan. Sivalingga ialah lambang tanda Brahman atau simbol para Brahman. So inilah simbol yang digunakan oleh orang Hindu. So secara ringkas saya boleh kata Sivalingga bermaksud lambang Siwa, tanda Siwa, simbol Siwa untuk zaman kali, zaman yang ke sekarang. Manakala lingga juga boleh disebut sebagai Siwa ataupun boleh dipanggil Siwa, bukan bermaksud alat sulit seperti yang andaian atau persepsi mengikut kebijaksanaan summary unit. Okay. So inilah keadaan yang kita lihat. Okay. So kalau kita tengok kitab Siva Purana, Vidya Samhita, orang yang bertuah saja akan diberi peluang untuk melihat atau mendengar nama Syiwa atau melihat Sivalingga. So saya harap hari ini banyak dari kita ini adalah yang bertuah dan diberi peluang melalui isu yang timbul ini, banyak orang boleh lihat Sivalingga dan juga dapat mendengar cerita mengenai Sivalingga. Seterusnya, okey, sekarang muncul persoalan-persoalan Zamri. So salah satu persoalan yang buat Zamri ialah adakah semua adalah Sivalingga? So ini Mbak Zamri dalam video dia pada jam 1.14 dia pernah tanya persoalan ini. So kalau tengok, okey, gambar ini saya ambil daripada video Zamri. Gambar ini merujuk kepada Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Mekah. Okey, ini batu hitam yang ada di Mekah yang diletak di bahagian sini. Okey, so saya tidak mau masuk bahagian ini sebab ini melibatkan hak agama Islam. So saya menghormati agama Islam, saya tidak akan membincang bahagian ini. Seterusnya saya letak sini sebagai perbandingan sahaja. Okay. Kemudian dalam konsep Hindu, kesemua yang ada di dalam universe ini adalah Tuhan. So semua ialah Tuhan ataupun Brahman, maka semua boleh dilihat sebagai simbol Tuhan atau Sivalingga. Okey, contoh yang diberi di sini ialah ini adalah lambang untuk keseluruhan alam semesta ataupun Brahmanda. Sivalingga. Gunung Kailash, antara gunung yang penting di India. Gunung ini juga dianggap oleh Sivalingga yang terbesar di permukaan bumi. Ini juga dianggap sebagai permukaan Sivalingga. So, bagi mereka yang tidak berapa arif di sini, sini adalah Sivalingga dan bahagian ini dikira sebagai Nandi. Kalau tuan-puan pergi ke kuil-kuil Syiwa, so biasanya ada Sivalingga dan di hadapannya ada Nandi. Nandi lembu jantan kenderaan Syiwa. So bagi orang Hindu dan kebanyakan orang di India, ini adalah merupakan simbol sekret bagi lambang Syiwa. Kalau tengok gambar yang ketiga ni pula, boleh lihat batu berbentuk segitiga. So batu yang berbentuk segitiga ini juga dikira sebagai Sivalingga. Sebab dalam konsep Hindu, Sivalingga ini adalah lambang Tuhan. Ialah lambang Tuhan, simbol Siwa.
So batu begini pun boleh dikira sebagai Sivalingga. Seterusnya kita boleh tengok antara Sivalingga yang terkecil dunia. Contoh batu lingga ini ya. Batu lingga ini sangat kecil. Dalam telapak tangan. Begitu juga lingga yang ada dalam gambar sini ya. Saya besarkan gambar di sini. Ini adalah tong yang digunakan oleh mazhab versi Lingayat. So mereka meletakkan simbol Sivalingga ini dalam kalung yang mereka pakai. Manakala yang ni gambar ni saya cakap saja ada yang seorang mengukir Sivalingga ni di atas mata pensel. Okay, so ini antara Sivalingga. Seterusnya kita lihat di sini ya. Seterusnya kita lihat di sini Sivalingga yang terkecil yang dipuja oleh golongan Raja Yogi. Raja Yogi ini golongan yang membuat meditasi ya. Boleh dikatakan macam sufi lah, golongan sufi. Saya tak pasti bagaimana konsep di sana. So di sinilah. So dari sini kita lihat Sivalingga yang terkecil yang tidak dapat dikesan melalui mikroskop. Mengikut kitab-kitab Hindu, kita ada Sivalingga pada kita ada badan kita manusia mempunyai 7 cakra, dikenal sebagai cakra. So, dalam cakra ini pun ada Sivalingga, iaitu di cakra cakra yang kedua iaitu Ajna dengan cakra yang di bawah. Okay, so ini antara gambar yang kita perolehi. Kita peroleh gambar yang pertama di sini adalah gambar bagi Sivalingga yang ada pada Muladhara Cakra, iaitu pada bahagian paling bawah. Manakala gambar yang kedua ni pula, sebelah ni pula adalah Sivalingga yang terdapat pada Ajna Cakra. So golongan-golongan yang bermeditasi tahap tinggi, bila mereka meditasi, mereka akan membuat segala bentuk pujaan terhadap lingga yang terdapat di sini dan membuat segala dalam dalam minda. So ini antara Sivalingga yang ada. Seterusnya kita boleh lihat kita ada sebenarnya kita lihat di sini ya. Lingga ada 2 jenis utama iaitu Swayambhu Lingga, iaitu secara semula jadi ya. Semula jadi. Manakala satu lagi ialah Manusia Lingga. Okay. So kalau Swayambhu Lingga ini secara semula jadi ya, kita lihat Sarira Lingga itu badan kita, physical manusia, tapi bahagian yang subtle body ya. Subtle body ini bukan physical body. Atma Lingga, kita punya atma manusia ada juga dikira sebagai sebuah lingga. Manakala ada Agni Lingga, Agni ini api ya. Antara kuil yang terdapat di India ialah Arunachala di Tiruvannamalai, Tamil Nadu. Manakala Akasha Lingga, Akasha means angkasa, space, ruang. So contohnya Tillai Nararaja di Chidambaram, Tamil Nadu. Apu Lingam ni ialah air. Apu ni dalam Sanskrit air. So air, mewakili air ialah di kuil Jambugeshwara, Tiruvannamalai, Tamil Nadu. Manakala Wayu ni ialah udara. Okay, udara di Kalahasti, Andhra Pradesh. Manakala Prithivi ini ialah bumi, tanah. So iaitu di kuil Egambareshwara, Kanjipuram, Tamil Nadu. So Manusia Lingga ini yang buatan manusia, semua yang dibuat oleh manusia. Terus kita masuk kepada teori pembentukan Sivalingga. Okay, kita ada 3 jenis Sivalingga yang berkonsepkan satu Brahmanda yang melibatkan alam semesta yang digunakan sepanjang masa. Satu lagi ialah linggot bawah. Linggot bawah iaitu melibatkan Trimurti ya. Biasanya ia digunakan ketika zaman yang awal. Manakala konsep sekarang yang ada ialah Siva Sakti untuk zaman Kali ya. Untuk saudara-saudara yang bukan Hindu, kita ada 4 yuga iaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. So kita berada di Kali Yuga. Tetapi perlu ingatlah kita ada 14 Manawantara. Daripada 14 Manawantara sekarang ialah Manawantara yang ke-7. Dalam Manawantara yang ke-7 itu kita ada pada pusingan yang ke-22 dan kita berada di Kali Yuga.
So ini untuk zaman Kali Yuga, so dia berubah mengikut. Okey, kita masuk sedikit kepada konsep Brahmanda. Brahmanda ini ataupun juga dikenali sebagai Hiranya Garba, iaitu para Brahman atau Shiva yang memenuhi seluruh alam semesta disembah dengan lingga jenis Saligrama. Saligrama wakili Brahmanda. Contoh nanti saya akan bagi tunjuk kemudian. Seluruh alam semesta itu ialah Tuhan. So paling mudah diurus, mudah alih, sering digunakan oleh penganut dalam perantauan. Okey, so ini gambar, kita boleh lihat gambar ni ya, iaitu gambar Brahmanda. Okey, contoh yang digunakan di pemujaan. Kemudian sebelah satu lagi adalah Saligrama. Saligrama ini ada berbagai saiz. So ini antara contoh-contoh yang digunakan oleh penganut Shiva. Manakala gambar yang satu lagi ini adalah gambar yang dikeluarkan oleh Institut Max Planck daripada Jerman. Mereka mengandaikan gambar alam semesta ini dalam bentuk silinder. Silinder itu kita tak tahulah kepastian gambar itu, tetapi apa yang kita lihat di sini ia melambangkan Sivalingga. Seterusnya, yang kedua konsep linggut bawah. Okay, konsep linggut bawah ini adalah yang melibatkan Trimurti, iaitu Brahma, Vishnu dan Siva sebagai reinkarnasi para Brahman. Okay, para Brahman. So konsep linggut bawah ni, kalau kita perlu tengok sedikit cerita Purana dia sikit. Okay. So kalau berujuk pada cerita Purana sedikit, di mana pada satu zaman yang lebih awal so berlaku masalah antara Vishnu dengan Brahma. So kedua mereka itu cuba menunjukkan siapa yang lebih tinggi, lebih berkuasa. So dalam konteks itu so Siva akan keluar di sana dan menunjukkan Tuhan Siva akan muncul dalam bentuk pillar of light, satu pillar yang bercahaya. So dari sanalah muncul konsep yang di linggut bawah. So kalau tengok di sini gambar berhala dalam bentuk linggut bawah. So kita perhatikan betul-betul di dalamnya adalah Shiva. Kemudian di atas sekali adalah Brahma dan di bawah sekali adalah Vishnu. Okay? So Vishnu mengambil rupa Varaha, manakala Brahma itu mengambil kenderaan dia itu Swan untuk terbang ke atas. So kita boleh lihat ini dalam konsep. So tuan-tuan boleh nak tengok dia punya video sikit, boleh tengok ruang ni. Kita ada konsep yang ketiga, iaitu Siva Sakti. Ini melibatkan Siva male aspect dengan Shakti, female aspect. So ini konsep ini popular yang selalu dikenali sebagai lingga yoni ataupun simbol dan perumah. Okay. So berkonsepkan Mahadeva Siva dan Mahadevi Parvati. Konsep ini kita tidak boleh lupakan. Sebab apa? So dunia kita ni adalah daripada aspek lelaki dan perempuan. So tanpa lelaki dan perempuan tak wujudlah kelahiran yang baru. So itu satu konsep. So amalan tantra ini melibatkan ni. So di sinilah muncul teori sumpahan yang Zamri salah tafsir. Okay. So paling popular untuk zaman kini. So saya cuba bergerak laju sedikit sebab ada banyak isu-isu yang perlu kita rujuk di sini. Okay, ini contoh gambar Siva Sakti, Sivalingga jenis Siva Sakti. Konsep bahagian atas ni para Shiva, melibatkan Shiva. Bahagian bawah ini para Shakti. Okay, so inilah antara gambar yang kita boleh lihat. Seterusnya, kalau tengok betul-betul, bahagian ini juga boleh dengan tenaga dan potensi Tuan Siva, manakala yoni ialah origin. So, origin kepada segala benda-benda asas, tenaga kreativiti, Shakti. So, percantuman lingga dan yoni ini tidak boleh dipisah, dua dalam satu, Siva dan Shakti. Okay, ruang Siva ialah ruang yang pasif, manakala Shakti adalah masa. Shakti adalah masa yang aktif. So, wujud dalam semua kehidupan. Okay, seterusnya. Okay, ini gambar yang muncul
Okey, satu lagi benda yang kita perlu tekankan di sini ya. Ini adalah struktur bagi sebuah kuil. Struktur bagi sebuah kuil. Okey. Kalau kita perhatikan betul-betul, Siwalingga itu akan dipasang bahagian ini ya, di bahagian ini. Okey. So ini adalah konsep yang struktur kuil. So ini adalah 7 buah cakra dan di sini Siwalingga akan dipasang di sini. So kalau ikut prinsip persepsi Zamri, so Zamri sepatutnya dia akan dipasang di mana? Itu masalah Zamri. Okey. Seterusnya ini adalah 12 Jyotirlingga ada di seluruh India. Dan kalau tengok perhatikan rupa bentuk lingga-lingga di sini ya, semua berbeza. Saya rasa tidak satu pun merujuk kepada persepsi Zamri yang sesat itulah. Okey. Seterusnya bahagian ketiga. Okey, so kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga, bahagian yang paling disalah tafsir oleh Zamri Vinod. Okey, Encik Wesu, boleh kita teruskan. Belum ada lagi. Silakan. Teruskan Ya. Okey, so kita cuba masuk kepada bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang penting sekali ya. Bahagian yang paling disalah tafsir oleh Zamri Vinod dengan geng dia dan golongan etis, golongan anti-Hindu dan sebagainya. Okey. Saya letak di bawah sana ada satu ayat daripada Siva Purana di sana, iaitu Siva Purana Maha Adyayam bab 1 ayat 11. Hanya mereka yang bijak dan sangat bertuah kerana banyak pahala terkumpul dalam kehidupan yang lepas saja akan tertarik kepada Siva Purana. So bagi orang Hindu antara manusia yang bertuah. Okay. So bahagian ini digunakan oleh golongan anti-Hindu sebagai modal untuk menyerang agama Hindu. Okay. So teori sumpahan kata Siva digunakan oleh orang Barat, Hindu, geng Zamri bertujuan menghina dan menyerang agama Hindu dengan mengubah konsep sebenar. Okay. So tafsiran ini adalah salah, fitnah dan nista terhadap kitab dan agama. Okay. Dan saya ringkaskan sedikit perkataan yang disalah tafsir ini ya, lingga zakar sebagai zakar atau penis di sejak 17-19. Manakala Yoni sebagai Farash, manakala dewa-dewa itu sebagai tuan-tuan. Okey, warna sebagai kasta. Sebenarnya yang ada di sini adalah lambang. Lingga bermaksud lambang Yoni, tapak. Manakala dewa ialah dewa-dewi yang berimage. Karena ini memang warna, dia bukan kasta. So topik yang lain sikit. Okey, ini adalah gambar-gambar yang kita ambil daripada Zamri Vinod punya program hari itu. So Zamri mentafsirkan sebagai Zakar dan Faraj, dia cuba menunjukkan benda itu begitu lucah. So ini orang kata karma malang bagi geng ini ya. So tafsiran sebenar yang orang Hindu amalkan. Okey, kalau kita rujuk betul-betul bab 12, ini dari buku 4 bab 12 Siva Purana, ya. So perlu dalam tu ada 54 ayat ya, untuk memahami konteks tu kita perlu baca ke semua 54 ayat itu daripada teks yang sebenar dan tafsiran yang sebenar. Okey. So kalau kita rujuk betul-betul, dia ada 3 bahagian. Dia merujuk kepada sejarah pembentukan Siwalingga, kaedah Prana Pratishta lingga baru, that means cara untuk memasang ia di sebuah kuil. Dan yang ketiga adalah sembahan Mahadewa Siwa dalam bentuk Siwalingga itu. So bab ini memberikan 3 bahagian ini ya, dengan jelas. Okey. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, kita perlu tengok sedikit sinopsis yang sebenar daripada itu. Okey, dalam bab itu dia bermula dengan kisah di mana Parvati Dewi iaitu Mahadewi Parvati berasa sangat belas kasihan terhadap sekumpulan pendeta Brahmana yang membuat penyembahan yang begitu lama. Mereka membuat Trikala Puja, demi mereka memuja 3 kali Mahadewa Siwa bermeditasi, menyanyikan lagu-lagu suci di hutan Daruwana. Dah begitu lama, ratusan tahun
untuk mendapatkan restu Siwa, tetapi mereka tidak mendapat restu kerana menurut Siwa mereka tidak cukup iman kerana mereka dipenuhi dengan sifat kemarahan dan nafsu. So para pendengar, inilah keyword di sini ya, iaitu marah. Seorang pemuja Siwa tiada perasaan kemarahan dan juga tiada nafsu yang tidak baik. Inilah masalah di sini ya. Okey. So namun Parvati meminta mereka dikasihani ya. So Tuhan Maha mengasihani ya. So merayu manakala atas rayuan Parvati Dewi ya. So Siwa bersetuju untuk turun ke permukaan Dewa Hutan Daruwana itu untuk membantu mereka. So, ini gambar hiasan saja, kita lihat mereka membuat yagna, meditasi dan sebagainya. Okay? So 4 kesalahan yang dibuat oleh penganut di sana yang menyebabkan Tuhan murka. Murka di sini bukan murka sebenarnya, sebab dia adalah permainan lilah Tuhan. Okay? Keimanan yang tidak sepenuhnya atau kurang takwah. Satu adalah tidak mengatasi atau mengawal nafsu. Orang yang mempunyai masalah nafsu dan nampak semua benda itu macam Zamri nampak lah. Okay? Tidak mengawal kemarahan. So ini yang masalah. Menghina tetamu. So tetamu merupakan wakil kepada Tuhan. Adi Dewa Bahu. So hina pemakai basma. Orang yang memakai tirniru, basma itu dihina merupakan dosa yang besar. Dosa yang sangat besar. Okay? So ini 4 kesalahan yang berlaku di sana pada masa Siwa turun ke sana untuk menguji keimanan mereka. So manusia gagal ujian itu, mereka gagal ke semua 4 ujian itu. So menguji keteguhan untuk memperlihatkan kepada Parvati juga. Okay? So Siwa membuat permainan lila itu, mengambil rupa seorang sadhu naga, melakukan pelbagai perbuatan untuk mengganggu. Berkaitan memegang lingga dengan tangan. Bahagian inilah merupakan paling disalah tafsir sebagai alat sulit. So tiada sebarang perkataan spesifik yang merujuk kepada pumlingga. Pumlingga ni ialah alat sulit lelaki. So tiada perkataan yang merujuk ni memang tak wujud, tetapi golongan anti-Hindu ni dia tafsir sedemikian. Okay? So kelakuan ini menyebabkan para isteri pendeta terkejut. Nur badan sadhu itu menyebabkan Siwa turun sana dan badan dia bercahaya. So itu yang dimaksudkan dalam kitab itu. Dan menyebabkan wanita memegang sadhu itu mereka, ini di sini adalah kegagalan dari segi unsur nafsu. Okay, ini bagian yang ini contoh beberapa gambar saya letak di sini ialah naga sadhu. Okay, naga sadhu ataupun ini biasanya apa? Dia telanjang. Telanjang. So Siwa turun tu dalam bentuk telanjang. Okay? Telanjang. So kalau perhatikan gambar ni, kalau tengok betul-betul, ketelanjangan ini, apa maksud mengikut agama Hindu? Ketelanjangan di sini bermaksud bodiless state of mind. Maksudnya apa? Keadaan minda tanpa badan. Keadaan minda tanpa badan. So maksud di sini mereka mengatasi konsep maya, iaitu apabila kita telah hati kita sudah bersemadi dengan Tuhan Brahman, kita akan mengatasi konsep maya, iaitu kita tidak akan menampakkan badan fizikal. So maka penyatuan dengan Brahman menyebabkan kita tidak nampak badan kita. So maka keperluan untuk pakaian itu tidak wujud dalam hal ini. So kalau kita bandingkan sedikit dengan apa yang dicatat dalam Bible, dalam Bible, Adam dengan Ewa juga dalam keadaan ketelanjangan. So apa maksud ketelanjangan di sini saya tak berapa pasti, tapi mengikut cerita yang kita tahu, selepas mereka makan buah dalam Kristian sejenis buah atau kuldi So selepas mereka makan buah itu, mereka nampak fizikal badan mereka. So daripada minda bodiless state itu, mereka berubah kepada physical state. So dari sinilah muncul lain-lain isu. So bagi naga sadhu ini, mereka berada dalam bodiless state of mind. Inilah konsep yang saya harap pendengar faham sedikit.
di bahagian ni. Terusnya, so apabila para pendeta itu kembali ya, melihat kejadian ini, melihat Siwa memegang lingga, okey. Ini adalah permainan maya Siwa, okey. Lalu mencemoh, mereka marah. So unsur kemarahan itu timbul sana, So, mereka mencemoh, menyumpah supaya lingga jatuh. So maksud di sini Siwa memegang lingga, so mereka menyumpah Siwa dan mereka menyumpah supaya Siwa melepaskan lingga itu. Okey. Sepatutnya di sini ya, kesalahan mereka ialah mereka tidak melayan tetamu yang datang dengan baik ya. So mereka sepatutnya tidak boleh berkelakuan begitu ya. Maka lingga itu jatuh menuju ke arah bumi. So di sini apabila Siwa melepaskan lingga, seluruh badan satu itu lingga itu bertukar menjadi api yang sangat besar membakar. Okey, so bahagian ini juga disalah tafsir sebagai alat sulit. Nanti kita lihat sedikit bagaimana mengikut ayat-ayat Sanskrit yang sebenar. Okey, so bahagian ini satu lagi masalah yang disalah gunakan oleh golongan anti Hindu. Okey, Sarila-lingga yang membakar itu menjadi Jyotirlingga dan membakar dan turun ke permukaan bumi ya, dalam bentuk Jyotirlingga ataupun jaluran api ya, seperti meteor, dan turun ke bawah, bergerak sangat laju ya. So pergerakan yang sangat laju itu menyebabkan pemusnahan yang terus berlaku pada laluannya, bukan di permukaan bumi saja, di ketiga-tiga dunia, iaitu dunia neraka, dunia syurga dan juga dunia bumi. So pergerakan ini membawa kepada peralaian ataupun kiamat pada alam semesta jika tidak dihentikan. So ini menyebabkan para pendeta, ini gambar hiasan saja, so api yang membakar itu. Okey. So para pendeta itu terkejut dan mereka pergi jumpa juga para dewa-dewa terkejut dan semua orang pergi minta bantuan Brahma untuk mencari penyelesaian. So maka Brahma memberi penyelesaian dengan cara dewa-dewa para berjumpa dengan Brahma. Atas nasihat Brahma untuk menghentikannya, Mahadevi Parvati saja mampu menghentikan pemusnahan, kerana hanya Parvati Devi saja ialah kuasa yang setara dengan Siwa. Kuasa yang setara dengan Siwa hanya Parvati Devi saja. So maka mereka meminta bantuan Parvati Devi ya. So Parvati Devi okey, so ini contoh gambar Brahma di sini, hiasan saja yang ada 4 kepala. Brahma ini sama maksud dengan Kali ya, tugas penciptaan. Zakir Naik pernah kata ya, dia tak ada halangan untuk cakap Brahma sebagai Kali ya. Okey. Kemudian bila Siwa dan Parvati bersatu, seluruh jasad Parvati bertukar menjadi berumah, berongga ataupun yoni semacam black hole untuk merangkap Jyotirlingga. Cahaya meteor itu yang dikatakan para Siwa. Maka Parvati berjaya merangkap Jyotirlingga itu, dan para Shakti dengan para Siwa itu bercantum menjadi Siwalingga. So ini adalah cerita yang ada di sana. Ini hiasan di mana api itu membakar, diperangkap oleh, dan upacara selepas cahaya meteor itu diperangkap, so mereka melakukan upacara Prana Pradishta, iaitu upacara ini ya, atas nasihat Brahma, pendeta memulakan memuja. So mereka membuat Kumbhakalasa puja, membuat diagram berbentuk lapan dan sebagainya. Air daripada kumbang itu diisi daripada Sapta Sindhu, 7 buah sungai suci di India, membawa mantra satu dari yang semua berbeza, dan air yang telah disediakan itu dituang ke atas kumbang, dari kumbang itu ke atas lingga itu supaya meredakan pembakaran dia. Konsep. So ini gambar hiasan kumbang. Ini ialah gambar hiasan untuk Abhishekam dan ini contoh air dituang ke atas. Kumbhakalasa ini di kuil bukan dalam cerita itu, ini hanya hiasan. Okey. Dan Jyotirlingga itu ditangkap, itu dikunci dengan sulam, akhirnya bertukar menjadi Siwalingga. Dikenali sebagai
para siwa dengan para syakti ya untuk zaman kali. Kerana itulah setiap kuil siwa ada air di titis di bahagian atas para siwa untuk kekalkan suhu sejuk dia. Okay, so ini adalah konsep yang ada dalam. So ini gambar ini pula just satu hiasan di mana ini contoh Siwalingga. Sebahagian selinder ini siwa, bahagian yang kedua ini mewakili para syakti, ataupun dalam konsep Trimurti bahagian atas ini Siwa, bahagian kedua ini Vishnu dan bahagian ketiga ini Brahma. Segambar di bawah ini ada satu contoh, satu contoh yang paling bawah ini ya. Ini adalah satu Siwalingga yang telah ditanggalkan daripada tempat asal dia untuk tujuan pembersihan. So Siwalingga ini adalah tanpa prana pranista adalah satu sebab batu saja. Tapi selepas dia melalui upacara prana pranista baru dia dikira sebagai simbol Siwa. So ini adalah simbol wakil Tuhan. So dalam kes ini contoh yang lebih besar. Okay. Seterusnya tengok penyembahan. So selepas Siwalingga itu telah di prana pranista di hutan Daruwana itu, maka penyembahan seterusnya bagian seterusnya sampai ayat yang ke-54 itu mengenai cara sembahan mantra dan sebagainya. So penghuni di ketiga-tiga dunia menjadi aman dan menyembah Siwa Shakti dalam bentuk rupa Siwalingga. So begitulah dikisahkan dalam bagian ini ya. So inilah bagian ini hanya sekadar hiasan. Okey. Seterusnya bahagian yang keempat, kita akan masuk kepada bahagian untuk membongkar tomahan Zamri Rinod dengan geng dia. Okey. Encik Vesu. Ya. Sehingga sekarang rata-rata saya dapat komen dari yang menonton puas hati dengan penjelasan saudara Nageswara. Tak ada komen yang negatif, ada satu masalah teknikal saja, kita telah mengatasinya. Okey, teruskan. Okey, so kita masuk ke bahagian yang keempat. Kita ada 5 bahagian saja, so kita bergerak laju sedikit, harap kita boleh selesai. Okey, bahagian yang keempat ni lah kita nak membongkar bagaimana Zamri Rinod. So kita tahu niat Zamri ni memang hina. Okey, so dia cuba, kalau kita tengok dia punya itu, dia kata alat sulit siwa terjatuh disambut oleh alat sulit Parvati ya. So ini adalah penghinaan yang paling durjana bagi seseorang yang boleh membawa dosa laknat untuk tujuan keturunan. Okay? So uraian diberi oleh Zamri amat menyimpang, menghina, memang lucah. Okay? So hanya orang yang malang yang fikir buruk sedemikian. Okay? Ini adalah kita lihat. Seterusnya saya juga boleh mempersoalkan kalaulah apa yang Zamri Rinod tu cakap, kita boleh timbul beberapa persoalan di sini ya. Iaitu kalaulah alat sulit sadu siwa saja yang jatuh, seperti tafsiran andaian Zamri, maka mana jasad sadu siwa itu pergi? Itu persoalan. Persoalan kedua, mengapa seluruh jasad Parvati bertukar menjadi yoni perumah, bukan hanya bahagian alat sulit saja. Okey? Semasa para pendeta membuat Tinikala Puja, mereka membuat puja untuk ratusan tahun. So adakah mereka menggunakan Siwalingga atau tidak? Tentunya ada. So Siwalingga itulah yang dipegang oleh sadhu itu untuk menguji mereka punya keimanan. Okay? Sekiranya lingga yang jatuh itu ialah alat sulit saja, mengapa ia bergerak laju ke 3 alam? Ini peluru berpandu, tak tahu jenis apa kalau ikut Zamri punya andaian. Zamri tidak ceritakan bahagian ini ya. Okay. Mengapa tiada perkataan spesifik digunakan dalam mendefinisikan alat sulit? Dan Sanskrit adalah bahasa yang paling antara yang terbaik yang kita tahu, paling refined words. So kalau ia merujuk kepada spesifik, dia memang akan ada. So mengapa Siwalingga, konsep lingkut bawah dan Brahmanda ni tidak difokuskan? Okay. So ini antara persoalan yang boleh kita letak balik ya. Okay. So metodologi geng Zamri ni salah. So apa salah dia? Satu, pilih maksud yang salah. Okay. Pilihan maksud perkataan lingga atau yoni yang salah. Perkataan zakar faraj sering digunakan oleh pihak asal pentafsir missionary, Indologis Barat, etis dan anti-Indo. Masuk orientalis Barat. Okay. Ini memang sejak zaman
kedatangan British di India. Okey, kamus yang dipilih. Bila saya ada bincang dengan dia, dia kata dalam kamus ada bagi contoh ini ya. Dia kata, kamus tu buatan manusia. So kita ada dua jenis kamus yang kita lihat ya. So kamus yang digunakan oleh Indo dalam tu hanya merujuk kepada mengenai Siwalingga ini ya, simbol, tanda, lambang. Lingga itu juga boleh ditafsirkan sebagai gender, tapi tiada kaitan dalam bahagian ini ya. Manakala kamus barat selepas kedatangan barat sejak tahun 1719 paling awal ditafsirkan diguna atau transmitasi lingga ni sebagai zaka ataupun yoni itu sebagai faraj. So inilah masalah ini daripada kamus yang dibawa oleh barat. Okay, dalam kamus yang lebih awal mereka tidak letakkan maksud ini untuk lingga. Kalau maksud agak sulit memang mereka letak sama ada pung lingga ataupun stir lingga. Okey, ini antara, dan keadaan ini menjadi lebih hebat semasa Richard Burton inilah orang yang mengalih bahasakan Kama Sutra. Okey, Kama Sutra ni selalu orang ingat ini adalah satu cerita pornografi ya. Itu masalah manusia lah. Okey, yang biasa dia lihat sebagai pornografi, tapi kalau betul-betul kaji Sutra ini ia sains kesihatan seks. Sains kesihatan yang melibatkan seks. So yang sekarang ni cara pemakanan, semua proses diajar dengan teliti ya, di sana. So tapi golongan barat selalu melihat dia sebagai merujuk kepada bahagian pornografi saja. Itu masalah manusia, bukan masalah agama Hindu kan. Okey, so maksud sebenarnya boleh terpesong kalau ada pilihan perkataan yang berbeza maksud. So ini yang paling banyak berlaku lah. Konteks maksud yang salah. So versi terjemahan sastri dengan versi asal Sanskrit memang jauh menyimpang. So contoh kita lihat di sini. Saya bagi dua contoh. Sebab Siwa mengambil rupa Zaka. Atau dibandingkan dengan sebab Siwa mengambil rupa Lingga. So dia ambil rupa Lingga atau rupa Zaka. So dia kata Zaka memang dia menjadi sangat lucah, sangat lucah. So inilah masalah manusia. Inilah masalah manusia. Okay? Masalah manusia anti agama Hindu. Okay, untuk pengetahuan para saudara, saya boleh bagi dua contoh. Ini perkataan daripada Sanskrit, linggam. Dia tak pernah kata sana pulingga ataupun lingga. Kalau pulingga baru dia alat sulit lelaki. Okay? Sini linggam. Okay? Simbol. That means the lingga of Shiva. Maksudnya symbol of Shiva is worship to. So simbol Shiva itu Shiva lingga lah. Kalau letak perkataan yang salah, dia akan menjadi apa? Nanti saya akan tunjuk bagaimana dia disalah tafsirkan. Verse yang ke-7. Kita melakukan tiga kala puja. That means mereka membuat puja memang sejak awal lah. So sejak awal lagi sudah wujud. Sudah wujud Siwalingga. Okay? Dalam pelbagai bentuk yang berlainan. Versi yang ke-10. Versi yang ke-10. Biasanya versi yang ke-7 inilah, 7 dan yang 10 salah tafsir juga. Okey. Ini haste lingam vidrayan, jadi pegang lingga. Kata pegang lingga. Saya bagi translasi versi Sanskrit. Actually sastra ini bukanlah salah sangat, tapi masalahnya dia menggunakan minda barat, minda Kristian, minda anti-Hindu. So itu masalah dia. So perkataan lingga ni dia tukar kepada finish. So, standing there holding is finish. Ini tafsiran Jaya Sastri. Manakala dalam teks asal standing there holding lingga. Ini he began to show. So di sini dia pegang lingga, sini dia kata pegang finish. Itulah masalah dia. Okey. Dan kalau tengok teks Sanskrit yang asal, dia tak kata pulingga ataupun pumlingga. Okay. So kita boleh lihat bagaimana dia disalah tafsir. Okay. Seterusnya kita tengok verse yang ke-17. Okay. Verse yang ke-17 ini yang paling disalah tafsir. Okay. So antara yang paling salah ialah again kita jumpa sini perkataan talinggam.
Dan versi asal the lingga. Tapi sini kita letak your penis. Ini masalah lagi. Okey. Ini masalah lagi. Okey, seterusnya kalau tengok di sini versi verse 18 sama juga masalah. So ada mana-mana pun merujuk kepada pumlingga ataupun pulingga. Kalau ada perkataan pumlingga dan yes, itu adalah alat sulit. So tak ada. So memang so tafsiran masalah manusia. Kalau seperti kata saya, so Siwa pegang, kemudian bila mereka panggil dia lepaskan, benda itu jatuh. So bila jatuh, dia turun sebagai meteor yang sangat besar membakar 3 dunia. So tak ada sini mana-mana tempat yang merujuk kepada alat sulit seperti mana yang klaim Zamri dengan geng dia. So begitu juga ayat yang ke-19. Okay. So maksud telah berubah. Bagi sedikit contoh sini ya. Contoh orang bahasa Melayu, saya pukul dia dibanding dengan sekarang pukul berapa. So perkataan sama tapi konteks berubah bila ayat lain. Masalah lain, kronologi ya. Contoh sepak dengan sepak. Saya sepak. Beza maksudnya. Maksud dalam bahasa yang boleh berubah. Contohnya Al-Rahim, salah satu nama bagi Tuhan dalam Islam. Dalam bahasa Arab maksudnya Mesih, tapi kalau kita lihat ada konteks yang salah, pakai konteks dalam bahasa Melayu dah lain maksud dia. Kalau macam nama Zakaria ini dalam konteks Bible ataupun asal kita tahu dia lah Zakaria. Tapi bila kita bawa pada konteks yang lain, dia menjadi lain. Inilah masalah Zamri. Golongan yang anti yang ada buat serangan ini memang ini masalah dia. Okey, nombor 4 di sini ada sebarang perkataan spesifik yang merujuk kepada alat sulit dan lelaki atau perempuan. Tak ada. Kalau lelaki dia patut tulis pulingga atau pemlingga, manakala alat wanita ditulis sebagai strilingga. Perkataan ini wujud dalam Kama Sutra, tak ada wujud dalam Siva Purana. Okey. And then seterusnya tafsiran geng ni ya. Tafsiran geng ni. Ini masalah dia, sumber yang tidak sahih. Memang dari sejak awal sejak 2017 saya sudah hantar sudah tulis sudah tuntutan memohon maaf oleh kata mereka gunakan sumber palsu, sumber yang salah, tapi mereka berdegil. Saya tak tahu mengapa tujuan sebenar dia. Okey. So rujukan dengan oleh Zamri ialah J.L. Sastri. Zamri dengan bangganya dia merujuk kepada J.L. Sastri yang dia kata ini adalah orang Hindu, kitab orang tafsiran orang Hindu. Okey. Kerana J.L. Sastri ini bukan seorang individu ataupun individu Hindu, malah ia adalah daftar nama kumpulan penterjemah atau editorial barat di India zaman awal. Sastri ini merujuk kepada kursus terjemahan Sanskrit pada masa itu dianjurkan oleh pihak British untuk menterjemah buku-buku kitab-kitab Hindu. Kitab Hindu ada 12,400 kesemuanya. Okey. So antaranya daripada Veda, Upaveda, Upanishad, Purana, Suktas, Agamas, ada lebih 12,400 termasuk dia punya tafsiran, dia punya komentari dan sebagainya. British menggunakan pelbagai teks-teks ini ya. Okey. Tujuan dia satu saja, bukan untuk membantu pengumpulan teks, tapi untuk mencedok informasi dan membentuk akidah orang Hindu melalui tafsiran propaganda mereka. Tidak boleh dipakai bulat-bulat. Kita boleh rujuk sedikit tapi kena ubah kepada konteks Hindu. Jangan pakai konteks yang digunakan oleh Barat. Okay? And yang lebih teruk lagi Zamri pinjam versi kumpulan maram yang awal dulu. Firdaus Wong dengan Ahmad Ikram ni Sebelum ni mereka pernah ada artikel-artikel MRM menggunakan sumber penulis etis seperti Swami Balendu. Profesor Udaya Naidu. Balendu ni etis. Manakala Udaya Naidu ni seorang Kristian ataupun kripto Kristian bukunya diharamkan di India buku. So, mereka gunakan buku yang diharamkan, gunakan sumber etis. Saya tak tahu bagaimana ini perbuatan ini memalukan agama sendiri. Itu yang saya boleh kata di sini. Lebih malang lagi Zamri menggunakan teks bahasa Melayu dialih bahasa
daripada bahasa Inggeris, versi kanak-kanak tafsiran anti-Hindu. Mengapa teks Siva Purana, Purana na tu bising. Siva Purana asal daripada tidak dirujuk, itulah persoalan sini ya. Kalau kita rujuk mana-mana buku Sanskrit yang asal, memang semua buku pelbagai cerita pun sama, dia tidak berbeza. So kita boleh ambil mana-mana buku Sanskrit, memang sama, tak ada masalah. Okay? So kegagalan memberikan teks Sanskrit tidak dipaparkan semasa pembentangan. Ini kita boleh lihatlah kelemahan Zamri ya. Kita boleh lihat kelemahan dia semasa kata perkataan bahasa Inggeris pun nampak dia kata Enskay. Kalau dia punya moderator itu Amin encyclopedia. Okay. Dia kata sastra. Kita boleh rujuk lah, saya ni boleh rujuk. Apatah lagi bahasa Sanskrit. Semalam tafsiran merujuk bahasa Sanskrit asal. Okey, ini adalah gambar-gambar yang ditunjukkan oleh Zamri Widup semasa dia punya tu so DVD. Ini adalah actually gambar DVD ya. Kanak-kanak. Tunjuk sini gambar DVD kanak-kanak hebat. Zamri Widup DVD, tengok gambar sini ada tulis DVD. Okay. Dan yang kedua ni gambar ini adalah buku ini versi kanak-kanak tapi bukan versi original, versi Tafsiran Sastri ini memang tak boleh pakai sepenuhnya. So ini versi etis. Gambar ini dia bagi itu betul lah. Ini Sanskrit asal tapi dia tak pakai pun sana. Zamri. Okay. Versi kanak-kanak DVD tafsiran bukan Hindu. Ini gambar saya ambil daripada video mereka. Okay. Seterusnya, apakah kelayakan Zamri untuk membincangkan kitab Hindu? Kita tahu Zamri adalah seorang mengikut agama Hindu outcast. Orang yang keluar dari agama itu jatuh kategori outcast daripada agama Hindu. Tidak layak dan tiada hak untuk membincang mengenai agama Hindu. Orang yang memahami agama Hindu tidak akan keluar daripada agama pilihan Tuhan kerana berdosa kalau tukar agama. Orang yang keluar agama itu jatuh kategori outcast. Anaria, dan kita panggil anaria ataupun boleh juga kategori paria. Okay, paria ini ada dua kategori ya. Satu yang pemain drum itu saya tidak merujuk kepada mereka, saya merujuk kepada kategori jenis yang terkeluar. Okey. Zamri amat keliru kalau tengok Zamri ini jenis zaman awal dia memang keliru mengaku sembah batu. Kalau kita tengok video ni pernah kata dia sembah batu saya secara peribadi, saya telefon dia dan tanya dia, siapa ajar kamu sembah batu? Setahu saya tak ada orang Hindu yang sembah batu. Saya tak tahu mengapa awak sembah batu, siapa yang ajar, saya tanya dia. Saya pernah tanya dia, okay? Itu masalah dia. Dia kata orang Hindu sembah batu. Saya kata mana ada sembah batu, you nampak macam itu masalah awak. Saya pernah tanya dia, saya tanya dia, you masalah awak, ialah apa? You nampak saya berdiri di hadapan satu berhala atau patung, you nampak saya sembah. So, pada andaian anda, saya sedang sembah batu atau patung, itu masalah awak. Saya tanya dia balik, ini bukan tujuan untuk menghina mana-mana agama, ini secara perbandingan sahaja. Okay, saya tanya kepada dia, kalau you pergi ke church mana-mana, you tengok ada orang Kristian sembah di hadapan palang ataupun di hadapan Jesus ataupun di hadapan statue Jesus. So saya tanya dia, adakah mereka sembah palang itu? Bukan. Orang Hindu faham, mereka tidak sembah palang atau patung Jesus, mereka sembah Tuhan. Saya tanya dia juga, kalau pergi lihat gambar orang di Kaabah, orang Islam yang sembah sujud di hadapan mengelilingi bangunan Kaabah. So adakah kita boleh andaikan ia sebagai menyembah Kaabah? Bagi orang Hindu kita tahu mereka sembah Tuhan. Sebab tak ada orang pergi kata minta apa-apa daripada bangunan ke, daripada palang ke, daripada patung. Masa saya sembah, saya tak pernah kata patung ataupun berhala bagi saya begitu dan ini, tak ada. Kita kata Tuhan, Maha Esa, Maha memenuhi, Maha Esen. Maha Esen ialah nama Siwa, Maha Esa. Kita tanya begitu, tak pernah, tak ada orang yang
pergi ke sana kata oh batu. Saya tak tahu bagaimana Zamri dia mengaku dia sembah batu. Itu masalah dia. Okay. Seterusnya persoalan hukuman ke atas penghina agama. Kalau persoalan di sini apakah seorang murtad Islam boleh atau layak bercakap tentang Islam? Ini saya buat pertanyaan kepada orang Islam. Okey, pada saudara Islam yang mukmin, saya tanya lagi bercakap negatif tentang agama asal. Sebenarnya orang Muslim pun perlu mendapatkan bantuan ustaz untuk fahami maksud Al-Quran. Apatah lagi dalam kes ini kita boleh lihat pendapat Zakir sendiri Pendapat Zakir, kalau seorang Islam murtad keluar dari agama Islam, kemudian mula berdakwah agama baharunya, orang itu boleh dihukum bunuh. Kita lihat, tengok pergi ke YouTube, anda boleh lihat di sini boleh lihat. So saya kita cukup masa kita asalnya. So siapa yang nak tengok, kita cari dalam agama Hindu dalam agama Hindu hak menilai keimanan orang atau menghukum seorang itu ialah hak Tuhan Yang Maha Esa, bukan di tangan manusia. Seorang Hindu tidak memainkan peranan Tuhan, tidak akan menghukum manusia lain atas nama Tuhan, kerana semua manusia ialah anaknya, anak kepada Tuhan. So, itulah pandangan. Sebab itu kalau kita tengok ada pelbagai masalah, orang Hindu tidak pernah menghukum sesiapa. Sebab itulah kita lihat, kita bersabar. Sebab bersabar itu saya rasa keimanan. Seterusnya kalau tengok, okay, so bahagian 4 kita selesai bahagian 4 kita selesai. Okay. Encik Esu, macam ada apa-apa? Ini bab terakhir Cik Agis. Kita sudah nak habis saja. Okey. Ini terakhir. Saya ada satu soalan Cik Agis. Ya. Berasaskan agama Hindu yang dikenali sebagai Sanatana Dharma. Ya. Ia memiliki pelbagai kitab suci daripada Veda, Siva Puranam, Bhagavad Gita, Ramayana, terlalu banyak naskah-naskah suci. Ya. Maka saya minta pendapatlah, apakah ini mungkin satu punca penganutnya ataupun orang lain yang bukan penganut diberi peluang untuk memutarbelitkan fakta. Dalam agama banyak. Apakah ini satu faktor kelebihan ataupun kelemahan? Kita ada pelbagai kitab. Kita dalam agama Hindu, kita ada 4, kita boleh buat 4 jenis rujukan, Encik Besu. 4 jenis rujukan. Satu, kita boleh rujuk kepada Veda sebagai asas. Yang kedua, kita boleh rujuk kepada Smriti, Smriti macam Puranas dan sebagainya. Satu ialah Smriti, Veda, satu lagi yang kedua ialah Smriti. Okay? Yang ketiga, kita boleh rujuk kepada orang yang mengetahui macam guru-guru. Okay? Yang keempat, diberi pilihan kepada kita, iaitu menggunakan kita punya naluri sendiri, kita punya conscious sendiri. Tapi syarat dia mesti berpegang kepada Dharma. So ini 4 rujukan yang kita boleh gunakan. So di sinilah timbul pelbagai masalah. Sebab mereka tidak memahami konsep Dharma itu. So kemunculan pelbagai tulisan itu boleh kita lihat sebagai positif dan juga boleh lihat sebagai negatif. Sebab kita ni bukan berpandukan kepada buku sepenuhnya. Kita adalah agama yang lebih kepada seeker religion. Seeker means kita mencari ketuhanan itu melalui meditasi dan sebagainya. Ada 4 cara yang berbeza. So saya harap saudara Besu faham apa yang saya sudah cakap. Okey, terima kasih Cik Nagis. Teruskan. Okey. So bahagian yang kelima itu lain-lain masalah berbangkit. So dosa, pandangan, cabaran, kesimpulan. Kita akan masuk bahagian terakhir ni.
So sekarang siapa tanggung dosa menghina sembahan? Zamri, Firdaus, Ahmad, Ikram atau penyokong mereka. So andaikanlah tafsir Zamri itu terhadap maksud itu benar sebagaimana yang dikatakannya. Perlu di sini ingat, namun ia adalah sembahan orang Hindu. So ini adalah tindakan yang jelas menghina sembahan orang. Ini secara langsung melanggar apa yang disuruh oleh Tuhan dalam kitab Islam. Maka akibat perbuatan tidak matang Zamri ini boleh membawa kepada masyarakat Hindu berasa marah dan mencemooh. So tanggunglah dosa ini. So siapa nak tanggung dosa ini? Okay? Ada persoalan sini, mereka ni memahami betul-betul kitab Islam sendiri. Kalau mereka tidak faham macam mana mereka mendidik orang lain. Okay? So dosa-dosa melalui kitab Hindu kita tengok dalam isu Upanishad mantra 9 kata mereka yang terlibat dalam aktiviti menyampaikan pengetahuan palsu akan memasuki wilayah kegelapan yang paling gelap, neraka. Okay, neraka ni ayat ni So pembelajaran kitab oleh orang yang tidak beriman sama berbahaya seperti ular tedong yang dihias dengan permata. Demi seorang itu dia jenis tidak beriman tapi dia pergi baca orang punya kitab, demi dia mempunyai info. So info tu dia boleh salah gunakan kepada orang. So inilah maksud di sini So ini pandangan daripada kitab. Dalam Garuda Purana tu memang jelas menghina sembahan orang itu ada hukumannya. Orang itu akan hilang peluang untuk mencapai moksha. So ini ada banyak dalam Siwa Purana dosa besar bagi yang hina basma atau tirineru. Dosa besar. Okey. Pemahaman dan nista penulis anti-Hindu ni ada beberapa faktor. Ini masalah orang Barat. Orang Barat cuba membawa ideologi mitologi Latin Egypt dikenal sebagai Priapus. Ini zaman awal memang kumpulan ni So mereka cuba kaitkan Sivalingga ini dengan amalan di Barat. Okay. Yang satu lagi masalah kecil ialah di mana dalam mereka cuba kaitkan Veda itu ada satu bahagian yang menyentuh bahagian sistem dewa. Okay, sembahan sistem dewa ni diamalkan oleh sekumpulan. Tapi kalau kita tengok betul-betul mereka ini jenis demon mereka, demon ni syaitan, dikenali sebagai Dasyus. So dipercayai mengamalkan penyembahan alat sulit. Ini satu kumpulan tapi telah dimusnahkan oleh Dewa Indra. Ini dalam Veda. Anti-Hindu ni sering gunakan untuk memecah belakang orang Hindu. Satu lagi yang sering cuba diungkapkan ialah patung kuil di Gudi Malam di Andhra Pradesh yang berbentuk dia luar biasa. Pemerintah pun cuba kaitkan ini dengan Sivalingga. Orang yang tidak gambar ini bila orang tengok ni banyak orang terkejut. Selalu ini digunakan sebagai alat sulit. Ini kan betul-betul gambar ini. Gambar ini bagian yang bagian ini yang menjadi sebagai alat sulit. Ini masalah manusia. Ini masalah nafsu. Masalah nafsu. Salah satu halangan besar dalam keimanan. Okay? So dia tengok gambar ni dia nampak macam-macam Tapi kalau kita kaji betul-betul dia punya tapak semua itu kita kaji betul-betul. Ni yang asal ini adalah asal. So masalah orang sesat macam Zamri saya boleh kata ni masalah seorang yang sesat macam Zamri Okay? So bahagian kepala sering dilihat sebagai kepala alat sulit. Actually kalau tengok betul-betul sana tiada lubang uretra ke atau kulit tidak ada. Okay? Actually dia dibina zaman awal tiada kuil. So mereka memasang berhala ini di luar terbuka. So mereka memberi bentuk itu supaya air hujan itu tidak mengalir di hadapan, dia akan mengalir ke belakang. So itulah tujuan sebenarnya. Tapi sebentuk kalau tengok dari segi batang dia bukan bentuk silinder, berbentuk heptagon 7 segi batang atas. Dan kalau kita kaji betul-betul ini adalah arca Parasurameswara. Parasurameswara ini tiada kaitan dengan Siwa dan mungkin juga tiada kaitan dengan Vishnu juga, tapi dia dikenal sebagai Parameshwara because dia memegang Parasu. Parasu ni kapak. Ini kapak. Sebab dia pegang kapak, so dia dikenali sebagai Parasurameswara.
mungkin merupakan kaul dayung, iaitu seorang pemburu dengan kapak haiwan tangkapan kijang. Di sebelah sini ada kijang. Kemudian tidak memakai rambut, dia berpintal. Rambut dia berpintal, tidak ada bentuk macam rambut siwak. Pakaian dia pakaian jenis vesti yang halus, pakaian kapas orang India, lelaki India yang putih itu, tapi sangat halus. And then tidak memakai punul. Punul ni ialah tali yang benang yang dipasang oleh golongan Brahmin, Kshatriya dan Vaishya. Okay. So juga tidak dipasang. So kalau Shiva mesti ada trisula. Mesti rambut dililit ke atas sabit dengan Dewi Ganga. Pakai kulit harimau, pakai punul. So ini antara perbezaan. So ini memang tak ada kaitan dengan Shiva ataupun mazhab Shiva. So ini penyembahan tempatan. Okay. Yang paling bawah sekali ada seorang kedil. Kaki dia silip ikan, telinga lebar. Ini merupakan satu yaksha semangat air. So ini sebenarnya, so benda ini selalu atau ini selalu disalahgunakan, selalu ditalasafsir sebagai ini. So ini digunakan untuk menyerang agama Hindu. Okey. Bagi pandangan orang Hindu, setiap seorang Hindu melihat dan menyembah di hadapan Sivalingga dengan persepsi melihat Tuhan Maha Esa. Maha Esa ini nama Shiva Maha Esa, Maha Esa dengan Maha Esa sama maksud. Okey. Bagi tokoh-tokoh Hindu seperti Vivekananda, Sivananda, Subramani Swami dan lain-lain tokoh agama Hindu pada zaman moden ataupun tokoh-tokoh agama Hindu pada zaman awal seperti Agastya, Tuan Rama, Panca Pandawa, 5 orang Saptarishi, 7 rishi yang utama. Zaman itu tiada seorang pun yang melihat Sivalingga sebagai alat sulit. Tiada mana-mana kitab yang merujuk. Ada satu ayat atau kitab dalam mazhab Siwa ataupun Hinduisme yang mengatakan Sivalingga adalah alat sulit. Tak ada. Okay. Seterusnya, hanya orang yang bertuah berpahala pilihan Maha Esa Siwa, hanya orang yang bertuah saja melihat Sivalingga. Lebih bertuah melihat besaran Tuhan Yang Maha Esa dalam Sivalingga. Dan orang yang memuja Tuhan sehingga bentuk Sivalingga ini mendapat 14 keturunan. Seperti orang yang memakai Tirmiru. 7 keturunan yang sebelumnya dan 7 keturunan yang akan datang. Okey, so itulah. So saya ringkaskan sini, yang beriman akan nampak Tuhan, yang tiada iman nampak batu, tapi yang orang malang pertama saja akan melihatnya sebagai alat sulit. So ini persepsi saya. Okay, orang ini yang lihat orang Hindu. Kemudian pandangan sarjana. Okay, pandangan sarjana pun ada 2 bahagian. Golongan yang pakai golongan yang waras akal ni, seperti Wendy, Doniger, El Bashir semua tu, mereka menolak pandangan itu sebagai alat sulit. Okay. Manakala ada juga golongan yang anti Hindu ni, yang missionary dan sebagainya, melihat dia sebagai valid, itu sebagai alat sulit. Itu masalah mereka lah. And geng Firdaus ni memang sejak awal lagi mereka menyerang, membuat cabaran terbuka, pernah tulis surat, macam-macam, tapi mereka tidak berani menjawab. Okay. Ini masalah ni wujud sejak 2016. Kalau tengok betul-betul 2016. Okay. 2016. Saya memang mengikuti mereka sejak 2016. Sebenarnya saya juga mengikuti Zakir Naik sejak 2014. Okay. Kita boleh rujuk semua yang dicakap oleh Zakir Naik pun sama-sama macam geng ini juga. Bohong, salah, nista. Sama. Ketiga-tiga mereka ini termasuk Zakir Naik menggunakan prinsip yang sama. Saya boleh membuat open challenge di mana-mana. Kalau nak saman saya pun silalah saman. Mereka yang dengar, saya pasti Zamri Yunus sedang dengar. Okay, dan geng-geng Zamri Yunus ni sedang dengar. Okay. Okay, saya bagi cabaran terbuka. Saya bagi cabaran terbuka kepada Zamri Yunus lagi sekali. Ada cabaran dulu dia tak datang. Sila berikan sekurang-kurangnya 1 mantra digunakan oleh orang Hindu semasa upacara penyembahan Dewa Shiva dalam bentuk Sivalingga. Dan ucapan kata-kata berdasar Allah sulit yang melibatkan unsur seks atau nafsu. Contohnya Allah sulit dan sebagainya. 2. Berikan 1 ayat atau mantra dari kitab Hindu yang mengatakan Sivalingga ialah alat sulit. Okay.
Dan ketiga, tunjukkan siapa itu individu yang dikatakan jahil sastri dan buktikan agama dia ialah agama Hindu seperti yang anda klaim dalam program itu kan. Peringatan di bawah, selagi anda tidak beri atau buktikan anda ialah pembohong, pemfitnah, penista agama Hindu. Ini saya ada banyak lain-lain isu yang kecil mereka sentuh. So kita semua itu kita boleh bagi alasan yang baik, kita boleh penyelesaian yang baik. So memang tujuan mereka itu memang untuk menghina. Macam mereka pernah kata, kitab Veda melarang penyembahan Tuhan dalam bentuk bukti dan memang ini adalah fitnah terhadap kitab Veda sendiri. Dalam Veda memang memberi kebenaran untuk dua-dua penyembahan. Okey, kesimpulan bagi orang Hindu serangan golongan anti-Hindu ini terhadap agama Hindu bukanlah perkara baru. Kita telah melalui pelbagai musibah lebih 1000 tahun, namun tanpa pendakwaan, tanpa penukaran agama atau tanpa memurtadkan sesiapa pun. Orang Hindu kekal sebanyak 1.3 bilion orang Hindu. Okay? Dan Tuhan memilih kami untuk lahir sebagai seorang Hindu, maka adalah berdosa untuk menukar agama kelahiran. Dan saya berasa bertuah kerana dilahirkan sebagai seorang Hindu atau dikenal sebagai Sanatana Dharman atau Arya Dharman. Bagi orang bukan Hindu, jangan ini bagi geng-geng yang anti ini, jangan tambah dosa. Okay, terutamanya golongan Zamri dan sebagainya. Dan golongan seagama Zamri seharusnya menasihati Zamri mengambil tindakan sepatut terhadap Zamri dan kumpulan MRM ini. Kalaulah seseorang murtad melakukan perkara memburukkan agama Islam, apakah tindakan anda? Itu kena ambil. Sebenarnya Zamri ini lebih kurang semacam Salman Rushdie mentafsirkan kitab ikut kepala sendiri untuk tujuan penghinaan. So saya nampak memang Zamri ini tak ada jauh beza dengan Salman Rushdie. So saya letakkan tanggungjawab ni kepada orang Islam sendiri. Persoalan lain boleh timbul lah. Adakah dia seorang ni sedang berusaha untuk memecah belahkan keharmonian rakyat Malaysia? Okay? Dan sebagai penutup di sini saya bagi persoalan siapa yang menyokong Zamri Vinod, adakah anda setelah membaca dan mengesahkan kesayangan info Zamri ini? So, anda juga jelas mengatakan anda bertanggungjawab untuk menyiasat dan memastikan perkara itu benar sebelum mempercayai ini. Ini kepada semua para mukmin. Okay? Dan saya sebagai seorang Hindu, semoga para Brahman Shiva mengampuni dosa Zamri dan geng-geng dia ni saya kepada mereka. Walaupun mereka telah menista Tuhan, tapi malang bagi mereka lah, itu saya boleh buat. Okey. Sebagai Siwa Lingga ialah lambang Siwa, lambang Tuhan. Okey. Sekian Encik Eshu, saya sudah habis saya punya bahagian. Terima kasih Saudara Nagis Rao. Bab kali ini hanya memetik satu bahagian sahaja, iaitu uraian berkenaan dengan Sivalingam. Dan nampaknya Saudara Nagis Rao telah membuat satu persiapan yang cukup rapi, tapi kalau ditanya mungkin ada banyak lagi hujah-hujah yang boleh ditukar tambah bagi pihak kita yang ingin mengemukakan hujah yang benar, yang tulus, yang mengikut fahaman kita. Tetapi oleh kerana kita kesentukan masa, saya ada satu soalan lah Cik Nagis. Ya. Apa faktor yang mendorong Saudara Nagis untuk membuat hujah balik ini, untuk menghujah balas Zamri Vinod Kalimutu ni? Apa yang mendorong saudara? Mendorong sebenarnya adalah tanggungjawab seorang Hindu mempertahankan agama Hindu. So bila seseorang itu menghina agama itu dan cuba memesongkan pemikiran orang itu, adalah tanggungjawab setiap orang Hindu untuk mempertahankannya. Ini bukan untuk orang Hindu saja. Bagi pendapat saya, setiap manusia yang beriman sepatutnya mempertahankan apa yang dipercayainya mengikut peraturan-peraturan asas yang ada. So sebagai seorang Hindu, tanggungjawab saya untuk mempertahankan agama saya sebab saya dilahirkan sebagai Hindu bukan atas pilihan saya. Saya dipilih oleh Tuhan untuk lahir dalam keluarga sedemikian yang agama sedemikian.
So maka itu adalah pilihan Tuhan sendiri ya. So itu tanggungjawab sebagai dalam kitab jelas dalam kitab jelas kalau anda tidak mempertahankan dharma itu juga adalah dosa. Terima kasih ya Cik Nagis, tapi nak tanya satu lagi lah. Sama ada saudara Nagis puas hati ataupun tidak dengan tahap kesedaran yang ada dalam masyarakat Hindu apabila agama, budaya, cara hidup dan tradisi mereka dikritik, dihina dan sebagainya oleh pihak-pihak tertentu. Apakah saudara rasa komuniti mempunyai satu kesedaran yang cukup memuaskan atau tidak? Pada pendapat saya, kita majoriti bagi kita itu boleh dikatakan tidak berapa sedar tentang apa yang sedang berlaku, okey. Tetapi memang kesedaran itu dari segi keimanan itu ada. Kalau kita lihat setiap seorang itu ada tahap keimanan dia, tetapi bila mereka nak mempertahankan secara terbuka seperti berdebat dan sebagainya, tidak ada. Kita masih kekurangan jumlah yang keluar untuk mempertahankan agama. Tapi dari segi tahap keimanan itu memang boleh kata inborn sejak beribu-ribu tahun kerana ada kebenaran. Kerana kebenaran itu sama ada kita dididik atau tidak dididik, kita we are not organized religion, tetapi kan kira sebagai not organized, tapi memang dari segi cara hidup kita memang amanah agama itu diterapkan kepada setiap seorang individu tanpa secara sedar atau tidak sedar. So itu mungkin kehendak Tuhan sebab karma baik yang kita buat dalam kelahiran yang lepas, Encik Resu. Okey, terima kasih Cik Nagis Rao. Kepada mereka yang mengikuti sesi ini yang membawa tajuk menjawab tomahan fitnah dan nista Zamri Vinod Kalimutu terhadap agama Hindu dan Siwalingam, saya mengucapkan terima kasih dan kita akan bersua dalam tajuk-tajuk lain melalui laman My Hindu bersama penganalisa termasuk Cik Nagis Rao di masa-masa akan datang. Terima kasih. Wanakam Indonesia ulga ilo rumah ulga. Okey, terima kasih dan saya harap para pendengar terutama penyokong-penyokong Zamri Vinod, anda perlu memahami apa yang anda sedang dengar dan apa yang Zamri sedang buat. Okey, so itu tanggungjawab anda sebagai Muslim untuk membetulkan kesalahan di pihak saudara. So bagi orang Hindu tak ada masalah. Beribu-ribu orang bertukar agama pun kita tak ada masalah sebab kita tidak tanggung hutang ataupun dosa mereka. Orang yang tukar agama itu dia tanggung sendiri ya. Sebab itu orang Hindu tidak ada halangan kalau siapa-siapa yang tukar agama. Dan saya berharap kalau ada sebarang kesilapan atau tersinggung atau tersalah cakap mengenai agama-agama saudara-saudara yang lain di Malaysia, saya minta maaf. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Resu kerana memberi peluang ni. Okey, kita masuk kepada My Hindu. Terima kasih. Okay. Selamat malam. Terima kasih.